patient collapse, satu patient tak collapse. Itu kau kena recognize patient collapse ke tak collapse. Itu benda paling asas lah. Okay. So basically teaching korang punya exam ni, korang kena recognize patient collapse atau nama lain dia pulseless arrest. Pulseless arrest. Ini satu teaching. Patient collapse. Satu lagi, patient belum collapse tapi menghampiri collapse. Nama dia peri-arrest rhythm. Kita nak recognize orang-orang rhythm yang nak collapse. Peri-arrest rhythm. Peri-arrest. Dah nak collapse. Tu. Rhythm yang berisiko untuk collapse. Okay. So kita pergi benda yang paling penting sekali. Macam nak manage patient yang collapse. Okay, apa yang rhythm yang menyebabkan patient collapse? Ni untuk exam korang. Apa dia? 4 benda je. 4 benda je. VF. Okay. Pulseless VT. Lagi? PA. Asystole. Itu je lah nak kena recognize. Untuk collapse. Ni lah. Kau nak kena recognize benda ni. Kan? VF, pulseless VT, PA, asystole. Okay. Ini yang menyebabkan patient collapse. Yang korang kena masa exam nanti, inilah soalan-soalan dia. Okay. Dan korang kena tahu benda paling basic adalah apa yang menyebabkan dia collapse. Ini adalah disebabkan masalah electrical problem. Elektrik. Okay. A7 AB not tu. Yang ini bukan masalah elektrik. Mechanical problem. So masa exam nanti, jangan sesekali kalau dapat PA assistant korang nak mendefeat dia, nak bagi semua benda, nak bagi nak defeat bagai semua tu lah. Okay, jangan nak mendefeat patient PA assistant. Dia kalau exam kamu ada dia nak defeat patient. Panik lah katakan. Okay. So ingat VF versus BT, electrical problem, PA assistant, mechanical problem. Apa yang menyebabkan mechanical problem tu? 5H5T. Itu aja. 5H5T. Ini korang dah hafal lah kan? Ni mesti korang secara tradisinya korang hafal lagi power daripada aku semua. Betul tak? Ingat 5H5T. Masa exam nanti korang cakap dah macam push, macam muntah je cakap benda ni. Power gila. Ingat tak 5H5T? Aku rasa sebenarnya macam ada orang tulis kat sini semalam. Ada kan? Tu siapa ajar tu? Itu korang ke siapa? Bukan kan? Syafiq kan? So dah tahu kan? Tak apa, nanti kita refresh balik depan ni. So benda yang basic kena tahu yang ni. Okay? Tapi yang dalam banyak sekali ni, benda dua ni, especially VF ni, adalah yang paling korang kena tahu sekali as sebagai seorang MA, sebagai seorang frontliner yang paling awal sekali jumpa patient, korang kena tahu manage VF. Sebab korang yang pergi ambulance call, bukan MO pun. Kan? Korang yang jumpa patient VF dulu. Kenapa kita kena selamatkan patient VF ni? Ini tak masuk exam, ini tak masuk exam. Ini kita saja nak beritahu sebagai tazkirah di hari Jumaat. Masya Allah. Okay. So VF ni, dalam banyak-banyak ni, VF versus VT ni adalah satu keadaan yang paling senang dicegah untuk mendapat kematian. It's a very preventable death punya condition. Okay. Macam mana keadaan VF jantung? Okay, jantung yang normal macam mana dia berdenyut macam ni kan, loop. So untuk kita hidup macam sekarang ni, so disebabkan ada contraction yang macam normal tu, dia akan ada oksigen yang keluar, darah beroksigen. Disebabkan infected kan output, ada darah beroksigen keluar ke otak. Sebab tu kita normal macam sekarang. So what happen in VF, instead of dia normal contraction yang loop tu, dia jadi apa? Just fibrillate. Macam handset, macam getar je tu kan. Dia just fibrillate. Fibrillate ni dia macam ala-ala dah berhenti lah. So ada ke darah keluar daripada jantung tu? Tak ada. Tak ada darah yang beroksigen keluar ke otak. Okay, sebabkan tak ada darah beroksigen keluar sampai ke otak, hypoxia tu akan menyebabkan patient mati lah. So apa lagi yang penting tahu pasal VF ni? Kalau kita biarkan keadaan ni, pesakit tak ada oksigen yang keluar, tak ada darah beroksigen keluar sampai ke otak, apa jadi? Setiap minit kalau kita biarkan dia, kadar kematian dia akan meningkat 10%, 10%. Every minute kita delay untuk menyebabkan yang daripada fibrillate tu
dia dapat contraction balik, survival rate akan increase, survival rate akan decrease, kadar kematian akan meningkat 10% every minute. By 4 to 6 minutes akan start brain death. So by 10 minutes confirm mati punya. Okay. So VF ni tu satu. So hanya 2 benda saja kat dalam dunia ni yang boleh menyebabkan VF ni survive balik. Okay. Senang je. 2 benda je kat dunia ni. Okay. VF ni memandangkan kita tahu yang VF ni disebabkan satu, dia macam dah berhenti. Dan satu lagi kita tahu dia terjadi disebabkan masalah elektrik, SNOD AV tu. So hanya dua benda saja kat dunia paling basic untuk menyelamatkan dia. Satu, kita akan buatkan jantung tu berdenyut semula dengan cara kita buat CPR. Kan? Dia just fibrillate macam dah berhenti tu. So kita berdenyut kalau dia balik. Satu, kita buat CPR, chest compression. Satu lagi, sebabkan kita tahu adalah masalah elektrik, dia just fibrillate, dia fibrillate, jadi kita defibrillatekan dia. Sebabkan masalah elektrik, jadi kita bagi elektrik balik kat dia. Kita defibrillatekan dia, kita gunakan elektrik balik untuk membetulkan balik elektrik, masalah elektrik tu. So VF ni senang saja nak rescue dia, chest compression dengan defibrillation. Ada ke benda-benda yang kita nak intubate, bagging tu semua tu tak? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada ramai orang, kita akan buat in a team, kita buat simultaneously seorang ni. Tapi kalau kita dalam keadaan orang yang minimum, kita akan pilih untuk CPR dengan defib. Sebab apa? Kalau kita CPR alone, kalau kita CPR saja, sebenarnya kalau kita CPR, kita tolong dia berdenyut semula, survival rate tu akan increase setiap minit 15% every minute. Maknanya ada harapan untuk hidup tu. Tapi kalau kita combinekan dengan defib, tapi defib ni kena cepat, as early as 3 to 5 minutes after the onset of VF tu. Kalau kita combinekan dengan defib tu, apa akan jadi? Survival rate tu akan increase balik sebanyak 70% setiap minit. Sebab tu kita pernah jumpa tak patient VF kat sini? Sebab tu korang tengok patient VF satu, dia collapse very sudden. Dia collapse. Dia bercakap macam sekarang ni, tiba-tiba dia collapse je. Macam tu. Macam kalau kita tengok orang main bola semua kan, dia main bola tiba dia collapse. Macam tu. Itu selalunya VF lah. Kan? Kalau collapse dekat ini selalu macam tu lah. Okay, dia collapse. Kalau kita biarkan dia mati. 4-6 minit brain death, 10 minit mati. Tapi kalau dia collapse yang tadi tu, dalam dia tengah bercakap, dia collapse, kita defib dia immediately, apa jadi? Dia bangun, dia salam kita, dia balik rumah. Macam tu lah. Maksudnya dia boleh survive dalam keadaan neurologically intact. Mana besar tak peranan defibrillation ni? Ini tak. Ini pernah terjadi dekat sini. Apa orang sibuk bila collapse? Apa yang sibuk? Intubate. Apa nak? Ini kisah benar. Ini kisah benar. Sibuk insert granula, nak bagging, nak intubate. Tak salah buat benda tu, tapi make sure kena bagi priority dekat CPR dengan defibrillation dulu. Okay. Sebab tu ada patient-patient yang kita tengok ada survive yang daripada luar tu, yang sebab apa orang buat maintain CPR dulu. Buat CPR dulu sampai sini, kita sambung defib, survive. Apatah lagi kalau korang pergi ambulance call, CPR terus defib kat sana, lagilah patient memang boleh survive dan neurologically intact. Maknanya dia masuk ward, dia balik rumah jalan kaki nanti bila discharge macam tu. Kita aim sama macam tu lah, nak patient survive dalam keadaan neurologically intact. So maksudnya besar tak peran defibrillation ni, and CPR. Early defib. Yes, early defib. So maksudnya yang selalu jumpa orang ni korang lah, MA kan. Maksudnya korang kena tahulah benda ni. Korang lah yang paling kena tahu pasal VF, kena tahu macam mana nak manage. At least korang tahu basic dia adalah defib and CPR. Okay? Okay. So tu VF. Dan korang kena tahu macam mana nak recognize dia orang ni semua ni. Okay, macam mana nak recognize ni semua ni adalah mengikut guideline. So ikut examiner macam mana. Kalau sebab dia ada selalunya yang paling famous orang ikut American Heart Association ataupun European Resuscitation Council European ni. Kita Malaysia yang ENCOT ni, kalau KKM kita ada ENCOT. Ni ENCOT kan, National Committee of Resuscitation Training Malaysia punya ni. Kita selalunya ikut ERC European. Syafiq ajar ikut siapa? ENCOT kan. Ini untuk exam je lah. Kalau nanti dah kerja sekali kau lah nak ikut AHE ke apa ke. So cara nak recognize pun ENCOT ada bagi guideline. Okay. Tapi kalau korang tak hafal pun, tapi korang boleh fikir secara logik tau. Macam contoh, macam patient BF ni semua korang fikir macam mana cara nak recognize. Kalau tak ada darah beroksigen ke otak, patient hypoxic,
Korang rasa macam mana tahap kesedaran dia? Conscious level dia. Dia conscious ke unconscious? Mestilah unconscious. So itu satu ciri dia. Patient mesti unconscious. So every time korang dapat rhythm, satu korang tahu recognize VF lah. Rhythm VF. Senang tak? Senang kan nak recognize VF? Rhythm VF, rhythm yang paling senang di dunia ni. Ada dua rhythm paling senang di dunia kita nak kenal. Satu asystole, satu VF. Dua rhythm yang kita boleh tengok, nak tengok dia dari bawah, dari tepi, dari atas sama je. Pusing macam mana pun tetap VF. VF. Okay. Tapi korang kena careful, benda ni pun boleh, rhythm ni boleh terjadi juga kalau kita goyangkan dia. Artifact pun boleh jadi macam ni. Okay. So macam ni kita nak confirm patient ni VF ke tak? Satu, dia mesti unconscious lah. Kan? Kita sebab dia unconscious. And eventually akhirnya dia akan mengganggu pernafasan, dia akan affect breathing patient, dia akan jadi pernafasan yang tak normal, abnormal breathing. So dua benda je cara untuk recognize dia orang ni semua adalah dia mesti unconscious and dia mesti ada abnormal breathing. Cukuplah dua benda ni. Kita dah start boleh rescue dia. Apakah dia abnormal breathing? Untuk korang cukup tahu dua benda je. Either dia stop breathing terus, kan? Ataupun dia gasping. Gasping ni mungkin tricky sikit, korang mungkin tak perasan macam mana. Tapi ini dua benda je, mengikut ERC ataupun ENCOD. Kalau American Heart Association dia tambah satu benda lagi, pulseless. Then only dia akan start buat CPR everything. Kalau European dan ENCOD, dua benda ni aje dah kita dah boleh start CPR. Okay, tengok je dia unconscious, lepas tu tengok dia breathing tak normal, either dia stop breathing ataupun dia gasping, pump chest compression, tu je. Okay, so macam mana cara ENCOD kata nak rescue dia? Adalah dengan cara DR, kan? S, A, B, C, D. Kan? Inilah cara nak rescue patient yang tadi tu, yang collapse tu. Okey? Apa beza European dengan American? Inilah beza dia. Kalau European ABC, kalau American CAB. Itu beza dia. So untuk exam ni depends examiner mana lah yang korang dapat. Tapi selalunya kalau examiner kat sini ada kita pakai ENCOD, kita pakai ini lah. Kita pakai European, kita pakai yang ni. So macam mana cara dia? Danger tak ada benda lah. Danger tak ada apa. Kalau masa exam selalu, kalau aku examiner nanti aku bagi macam patient dia terbalik dalam cover dekat lantai tu, aku nak buat macam mana? Angkat letak kat tempat firm ke benda situ lah. Nanti korang pakai lah mask ke, pakai itu. Jangan ambil masa sangat kat danger. Danger itu danger. Lepas tu R. R tu? Respond. Okay, so yang macam aku beritahu tadi, macam mana nak recognize apa ni orang yang apa ni yang collapse tadi tu, yang kita sebenarnya nama dia adalah cardiac arrest tadi. Dia adalah unconscious, dia mesti unconscious. Satu, dia mesti ada abnormal breathing, either dia gasping ataupun dia stop breathing. Okay, so kita akan first kita check respon. Sebab apa? Kita nak tengok dia ni collapse ke, cardiac arrest ke tak. Okay, so bila nanti masa exam, nanti kita akan bagi patient, nanti korang akan nanti kita try lepas ni korang akan fahamnya. Nanti korang akan tap patient, tap ke korang bagi GCS ke apa, nanti tunggu examiner cakap. Nanti kalau examiner kata okay, patient tak sedar, okay, so maknanya patient unconscious. Maknanya dia dah ada the first sign of cardiac arrest, kan? Dia dah ada the first sign of cardiac arrest. Dia ada the first sign of patient collapse. So korang dah fikir, oh ni patient ni collapse ni, maybe dia ni VF kot, pulse VT. So that's why kita akan pergi ke sequence yang seterusnya, S, shout for help. Shout for help. Sebab kita nak apa? Kita tahu tadi VF tu disurvive dengan defibrillator. So kita shout for help sebenarnya kita nak defibrillator. Tapi kalau dalam CPG tu dia ada skrip dia sebenarnya. Emergency, bring the resusc trolley and defibrillator. Emergency tu cakap 2 kali je. Tak adalah, mana ada. Tak ada pula. Tak ada. Itu dia sebenarnya nak defibrillator. Emergency trolley tu bonus lah. Emergency trolley kan ada semua adrenaline bla bla semua, tapi sebenarnya kita nak defibrillator.
Okay. Emergency, bring the resusc trolley and defibrillator. Okay, so masa exam nanti, danger, dah settle. Bila check respon tu, kan? Bila check respon tu, kalau bila examiner cakap, bila kau check respon dia, pakcik bangun, pakcik are you okay ke? Bila examiner cakap, ya saya, pakcik boleh cakap, maksudnya patient tu tak collapse lah. Maknanya kita dah tak payahlah follow sequence yang seterusnya. Kita akan follow ke sequence yang satu lagi nanti, yang BT semua tu. Kan yang arrhythmia itu exam, macam tu dah exam. Okay? Korang kena alert yang first ni. Kalau dia unconscious, maknanya aku nak bagi rhythm untuk collapse ni. Maknanya kalau dia collapse, kalau dia unconscious, maknanya kita akan follow sequence yang seterusnya. Kalau dia sedar, kita akan pergi ke sequence yang tachybrady tu. Okay? So faham yang sini senang kan? So maknanya kalau patient unconscious, maknanya dia ada the first sign of cardiac arrest, the first sign of collapse. Okay? So bila dah ada the first sign of collapse, kita dah fikir maybe dia ni VF atau VT, benda yang paling preventable sekali. So kita nak defibrillator, that's why kita pergi ke S, shout for help. Emergency, bring the resusc trolley and defibrillator. Okay? Okay, so ada orang on the way bawa defibrillator. So kita akan proceed terus kepada ABC. ABC ni kita akan buat serentak. Dia mesti serentak. So aku kotakkan ABC. ABC ni serentak, dia bukan buat satu-satu. Okay? So A tu apa? AV tu buat apa? Satu benda je masa exam. Satu je, jangan buat benda lain. Nak dengar satu benda je. Openkan AV macam mana? Health chain leaf ataupun jaw thrust lah. Sebab apa? No point korang pergi rescue bagai bagai ni, tapi patient dalam keadaan tongue dia fall backward, airway dia tertutup. Patient akan mati juga akhirnya, tak guna pun. So maknanya dalam pada korang nak rescue patient VF ni ataupun yang lain-lain tu, korang kena bukakan airway dia juga, bantu bukakan airway dia dengan cara buat satu exam, masih ada satu benda je. Health chin leaf ataupun jaw thrust. Openkan airway tu aje, tak payah cakap benda lain, lambat. Okay? So masa kita bukakan health chin leaf tu, at the same time kita akan tengok breathing dia. Sebab kita nak tengok the second sign of cardiac arrest, second sign of patient tu collapse ke tak. Kita nak tengok breathing dia. Okay, so masa korang openkan airway tu, lepas tu korang tengok breathing. Nanti korang tunggu examiner cakap atau korang tanya examiner, breathing dia macam mana Ataupun kalau korang lambat sangat, examiner akan cakap lah, okay, patient gasping ataupun patient stop breathing. Macam tu, korang kena dengar tu. Okay, so kalau bila examiner cakap patient stop breathing, maksudnya korang akan follow sequence yang ni. Kalau patient tu ada breathing yang okay, maknanya dia bukan collapse, dia akan pergi ke algorithm yang tachybrady tu. Kalau dia tachypneic, kalau examiner kata tachypneic, tu maknanya dia tak collapse. Dia tak collapse. Tachypneic maknanya dia ada breathing. Kalau gasping ni sebenarnya dia dah so-called macam dah tak ada breathing tau. Gasping kan dia breathing sikit-sikit je macam tu. Dah tak ada oksigen pun masuk dalam paru-paru dia. Dia dah collapse lah. Okay. So dengar masa examiner cakap nanti gasping ke stop breathing. Dan masa kalau korang pergi ambulance call nanti, kalau korang tak sure, kadang-kadang ada orang tengok dia ada breathing, orang tak rescue patient tau. Itu yang kita takut benda tu. So kalau korang tak sure ni gasping ke tak, anggaplah dia gasping. Bila anggap dia gasping, korang anggap dia collapse dan korang akan CPR kan dia. Daripada korang ini ada breathing, tak ada breathing, tak sure ada breathing kot, biar patient dah tak survive, mati kan. So kalau tak sure, tak ada pengalaman tengok gasping, anggaplah dia gasping, tak ada hal punya. Okay. So masa ni alert examiner cakap gasping ke stop breathing. Kalau gasping stop breathing dia, kita akan terus proceed ke C. Okay. Yang ni kita scan the chest je ni, scan the chest. Tengok gasping stop breathing. Okay, so kalau korang dengar je examiner cakap stop breathing atau gasping, immediately kita buat chest compression atau CPR. Chest compression. Itulah. Mana ada check pulse? Tak ada check pulse pun. Kalau check pulse tu American Heart Association tu, tak kisah tu masa korang ada kerja, korang nak ikut mana-mana pun tak kisah. Untuk exam ni, kalau examiner tu adalah seorang pengamal ANCOT, memang tak ada check pulse. Sebab apa? European dia ada buat study, dia kata by checking pulse, patient tu akan delay untuk mendapat chest compression pertama. Walaupun orang tu profesional macam mana pun, kalau nak check pulse tu dia akan make masa tau.
Ambil masa, nanti lambatlah orang tu dapat chest compression. Nanti kita kan nak yang 15% tu. So dia kata enough lah, tengok aja patient unconscious, stop breathing, pam, terus je chest compression. Tak payah delay-delay check pulse lagi dah. Itu je beza American dengan European. Yang lain semua lebih kurang sama je bawah. Itu je beza dia. Kat sini sampai sini je. Okay. So make sure bagi chest compression atau CPR tu mesti bagi high quality CPR lah. So high quality CPR korang tahu tak? Oh takkanlah tak tahu high quality CPR kan. Apa dia high quality CPR tu? Mana dia punya location semua. Korang nak mesti admit BLS kan? Sebenarnya tahu high quality CPR tu. Okay. Okay. So bila defibrillator dah sampai, okay. Bila defibrillator dah sampai, kita akan pergi ke D. Okay. Ingat bila kita dah pasang chest lead. Bila dah pasang je chest lead, ingat ini step ni kadang memang kadang orang suka lupa. Bila pasang je chest lead, bila dah dapat rhythm, angkat tangan kejap daripada buat chest compression tu. Kita kena tengok rhythm tu. Tengok rhythm tu. Sekejap. Okay, sebab tu kena tahu pasal satu benda pasal chest compression ni. Any interruption to chest compression tu salah satu high quality CPR. Any interruption to chest compression must less than 5 seconds sebenarnya. Ikut guideline ERC guideline 2021 sebenarnya 5 second. Okay. Orang yang collapse ni kan jantung dia berhenti ataupun VF tu macam jantung dia dah berhenti tu. So sebenarnya aim kita adalah setiap masa dia mesti berdenyut, kita kena denyutkan jantung dia. Tapi pada satu masa kita kena berhentikan juga untuk kita macam nak defib ke, nak tengok respon ke, macam-macam benda lah kita kena buat kan. Tapi make sure kita berhentikan tu mesti kurang daripada 5 saat. Termasuklah intubate pun kena kurang 5 saat. Intubate pun 5 saat tau. Okay. Intubate pun 5 saat. Okay. So bila dapat je dah pasang chest lead, bila dapat je rhythm tu, kita akan berhenti kerana dalam masa 5 saat. Tengok rhythm tu. Rhythm tu berbentuk ke tak? Adakah rhythm tu ada bentuk? Adakah dia apa bahasa Inggeris dia? Apa nama? Berbentuk apa? Aku cakap bahasa Inggeris. Bukan shape. Lupa lah. Bukan. Okay. Jadi korang kena recognize dia. Adakah dia rhythm yang berbentuk? Okay. Ada dua benda je rhythm yang haywire. Sebab apa kena tahu? Kalau rhythm itu ada bentuk, iaitu selain daripada asystole dengan VF, korang kena check pulse. Itu benda step paling penting. Bila korang nak pasang je chest lead, korang akan recognize rhythm dalam masa 5 saat. Okay. Korang tengok rhythm tu, dia berbentuk ke tak? Rhythm yang tidak berbentuk adalah dua benda je, asystole dengan VA. Asystole dengan VF. Okay. Selain daripada ni, okay, katalah korang dapat rhythm macam ni, dapatlah rhythm macam ni ke, apa-apa rhythm ke, korang kena check pulse. Itu benda paling penting, check pulse. Sebab korang, kenapa? Apa jadi kalau korang dapat rhythm macam ni, korang tak check pulse, korang tengok, wow, dah survive. Ya, takut PA lah, kita tak nak miss PEA. Masa exam nanti, ni semua benda boleh jadi PA. Aku boleh bagi apa-apa je rhythm, ni semua boleh jadi PA. Kan? So kalau asystole dengan VF, tak payah check pulse. Okay, mana VF aku ni. Ni tak payah check pulse. Nak check, seperti kau lah nak check. Nak check, make sure 5 saat. Ada orang, dia nak check juga, dia ada penyakit was-was. Check lah, suka hati lah. Kalau aku daripada aku check pulse, buat aku check dia punya chest rate tu attach ke tak benda kan. Make sure kita jangan pegang patient. Kalau tak nak check suka hati. Tapi asystole tak payah check lah. Asystole kan, asystole pun kena check ni. Kita chest lead tu attach ke tak, semua tu, itu penting lah. Takut dia dah detach kan chest lead. So ingat step ni. Bila pasang je chest lead, bila dapat je rhythm, tengok rhythm tu. Kalau rhythm tu berbentuk, check pulse. Kita tak nak miss PE. Okay. Kalau asystole VF tak payah check pulse. Okay, tak apa, korang tak akan dapat bayang lagi. Kita tak start hands on. Okay. So, next step dia adalah bila korang okay. Selepas tu kita sebenarnya nak tengok rhythm tu, adakah dia sejenis shockable atau non-shockable. Syafiq dah ajar kan? Shockable, non-shockable. Tak ada benda lah, macam perkataan di luar. Tapi sebenarnya
Balik-balik benda yang sama je, senang gila benda ni, senang gila. Jangan risau. Jangan panik sangat macam ni kan. Okey. PA assistant. Ni macam balik aku cerita yang awal tadi. PA assistant adalah sejenis rhythm, sejenis penyebab collapse adalah sebabkan mechanical. Kita tak payah defib dia. Ini kena defib. Okey. So bila korang dah check pulse, korang tengok PA ke ni, korang tak tengok bila examiner kata tak ada pulse, atau PA lah. Okey, maknanya korang dah akan masuk ke kita nak tanya PA pasal PA lah. Okey, sekarang kita masuk pasal PA. PA asystole, okey, management dia sama lah sebab dua-dua adalah jantung berhenti. PA tu macam mana ukur jantung tu? Macam mana jantung tu dia berdenyut ke tak berdenyut sebenarnya? Elektrik tu ada ke tak sebenarnya? Elektrik ada. Jantung kan dia nak berdenyut, dia kena ada elektrik. Elektrik tu ada, dia discharge macam biasa, tapi dia tidak menyebabkan jantung tu berdenyut. That's why kita nampak dekat keadaan monitor ada rhythm. Kat keadaan monitor ada rhythm, tapi bila kita check pulse ada ke tak? Tak ada pulse. So jantung tu kalau kita buat echo, dia either dia stop terus ataupun dia ada sikit contraction, minimal sangat, tapi tak ada buat bagi efektif contraction kadar output semua. Okay, so basically PA assistole ni dia adalah dua-dua adalah sejenis keadaan jantung berhenti. Tinggal lagi PA ni adalah masih lagi ada elektrik yang keluar. Okay, kedua-dua PA assistole adalah selalu a late rhythm. Selalu adalah rhythm orang nak mati dah, selalunya dah menghampiri mati lah. That's why management untuk PA assistole ni memang simple gila, senang gila. Okay, satu, since kita tahu jantung tu berhenti, satu, chest compression. Nombor dua, okay, kita akan, sebab kita tahu adalah sejenis rhythm yang menghampiri mati semua, memang semua. So kita akan bagi IV adrenaline immediately kalau dah ada berani. Okay, kita akan bagi IV adrenaline immediately. Okay, nombor tiga, kita akan treat the causes. Apa causes dia? 5H5T. Tak apa, nanti lepas ni kita hands on, nanti kita akan refresh balik 5H5T tu macam ni. Sebab nanti masa exam memang confirm kena tanya satu-satu tu 5H5T tu. Okay, so CPR, adrenaline, 5H5T. Itu aja. Janganlah nak defib ke apa benda ke, nak bagi anti arrhythmia ke. Tak payah. Tak ada masalah tu semua. Tu dia masalah yang tu aje, 5H5T je. PA assistole. So senang tak PA assistole? Senang kan? Senang gila. Tapi masa exam kan panik kan. Ya Allah, dapat je rhythm. Bila dapat je rhythm, bila aku tunjuk je rhythm, nanti semua macam ni contoh macam exam. Aku tunjuk rhythm. Nanti semuanya aku cakap macam nak manage. Dia bukan nak check pulse, nanti dia yang ni SVT, yang ni kena bagi, ini kena cardiovert, kena adenosine, lepas tu yang ni kan. Nanti yang ni morbid type 2 ke benda. Tak payah recognize. Check pulse, bila pulse tak ada jawapan dia apa-apa pun PA. Tak payah nak beritahu diagnosis. Sebab tak apa. Korang tak dapat bayang. Lepas ni kita try kat mannequin nanti. Korang akan tahulah korang kat mana korang panik dia tu. Mana? Panik dia tu kat mana. Okey, ni senang Ni senang CPR, adrenaline, immediately, 5H5T. Okey, ni penting. Okey, macam nak manage VF ataupun pulse VT. Okey. Macam yang aku cakap tadi. Okey, dia satu lagi benda nak beritahu. Apa-apa benda pun tak semua orang ada pengalaman manage benda-benda ni lah, tak ada pengalaman kan. So, kalau kita panik sebenarnya, kalau kita sementara nak tunggu sel-sel otak ni berhubung, sebenarnya cara untuk kita buy time adalah kita buat chest compression. Itulah cara untuk dah lah patient boleh survive dengan chest compression, dan dengan chest compression masa tu kita boleh bertenangkan diri, kita boleh berfikir masa tu. Especially korang yang jumpa patient yang first dekat ambulance call kan. Okay. So apa-apa hal pun tak sure ke apa, CPR je. Tu yang penting. Patient akan survive insyaAllah. Okay. So macam nak manage VM dengan pasal VT, apa-apa hal CPR. CPR. Okay. CPR lah berapa lama pun sampai dapat defibrillator. Kan kita belajar kan CPR tu 2 minutes kan. Tak payah. Yang untuk yang first ni CPR sampai siap semua barang. Okay. Bila barang dah siap, kita akan start defib. Okay. That's why
Unless lah kalau defibrillator tu dah kat tangan kita, janganlah delay dengan CPR lagi. Kalau defibrillator tu ada mana lah tu, ada orang tu kerja dia pegang defib je, mana kita tahu kan, defibrillator kan. Kalau defibrillator dah kat tangan kita, mana tahu tengah teaching ni, kita tengah defib lah terus, janganlah delay dengan CPR. Sebab yang macam aku cakap tadi, defibrillation kan survival rate akan increase 70%. CPR tadi kan 50% saja. So kalau defibrillator dia memang dah kat situ, dengan pantasnya defib lah. Tapi selalunya in real life memang kita takkan dapat nak sediakan defibrillator tu dengan pantasnya kan. Kita nak cari gel lah, nak cari dengan pedal placement lah, dengan paniknya semua. So apa-apa CPR. Okay, bila defibrillator dah ready, okay, then kita defib. Okay, kita defib. Yang paling penting lepas defib kita buat apa? Resume CPR. Ini yang paling penting. Maknanya lepas defib tak boleh buat benda lain. Mesti resume CPR. Jangan nak check pulse lah, check rhythm lah, apa benda semua tak nak. Lepas defib mesti resume CPR. Unless lah kalau patient dah bangun. Memang ada case patient aku bangun punya, memang ada kan? Kan sebab tadi survival rate dia increase 70%, memang ada lepas, ada few cases yang lepas defib patient bangun. Jangan nanti kita cakap, balik nak CPR macam tu. Panggil dia balik. Bagi dia balik. Okay, kita akan rasa CPR. Okay, lepas ni kena ingat yang ni. Once kita buat CPR, kita akan buat selama 2 minit. Okay, benda kalau magic number duduk ANE ni tak banyak tau. Satu kau kena tahu pasal adrenaline. Ni once duduk ANE kena tahu adrenaline, magic number kan. Benda yang kena hafal. Kena hafal selain daripada hafal rukun negara tu, kena hafal yang nombor 2 IV adrenaline. Kena hafal lah. IV adrenaline kita akan bagi 1 mg kan, every 3 to 5 minutes. Okay, kalau tak tahu benda tu, tak boleh jadi MA. Kita akan tarik balik lesen MA dia. Okay, tak boleh jadi MA, NE lah. Number 2 kena tahu pasal chest compression. Once kita buat chest compression, kita akan buat for 2 minutes before kita akan buat reassessment. Itu benda kita kena ingat lah. CPR kita akan buat 2 minit. Okay, kita akan buat CPR for 2 minutes. Lepas 2 minit kita buat apa? Tak, kita check rhythm dulu. Check rhythm. Sebab ada rhythm ni tak payah check pulse. Kalau Axisul tak payah check pulse dengan BF. Okay, kita check rhythm. Kalau if necessary kita check pulse. Macam tu. Okay, benda-benda ni semua please 5 saat saja. Kalau dia BF and pulse BT lagi, tekan defib lagi. Lepas defib kita resume CPR. Okay, okey, nak tanya Syafiq ajar kat adrenaline bagi bila? Kat cycle bila? Cycle bila? Cycle yang kat mana? Sebenarnya kalau ikut guideline ERC guideline 2021, sebenarnya first cycle dengan second ini je kita buat. Okay, first dengan second ini je kita buat. Lepas defib CPR, defib CPR, itu je. Tak ada buat benda lain pun, tak ada apa. Adrenaline tak bagi lah? Tak payah dulu. Tak payah. Ini kalau ERC guideline 2021. Sebab dia kata EPM ni selalu breathing yang boleh bangun, yang boleh ni. Dia kata from the study kalau bagi adrenaline awal nanti dia akan affect juga akal apa semua. Tapi sebenarnya kalau ikut Pos Mahir dia kata kalau kita bagi awal tak ada masalah. Kalau tu pagi juga awal kan, tu tak ada masalah. Tak berdosa pun. Benda ni dia adrenaline adalah kita boleh kata harus. Gitu. Wajib, tapi kalau nak bagi awal tu dia harus. Tapi sebenarnya wajib dia tu adalah sebenarnya dia adalah selepas defib yang ketiga. Itu adalah ERC guideline 2021. Tu so Syafiq ajar macam mana? Tak ingat. Masya-Allah tak ingat. Okey, kalau aku punya macam ni. Okey. So sebab kalau American lain. American dekat second dah bagi. Okey. American punya dah bagi kat second. So kalau European punya dia bagi dekat third. Defib, CPR, IV adrenaline 1 mg every 3 to 5 minutes. Okay. So mengikut ERC guideline 2021 dia kata IV adrenaline is to be given after third defib. Okay.
Dia kata lepas start defeat ni baru kita start bagi drug-drug lah. Yang awal ni kita buat benda ni je. Okay. Bila kita dah masuk ke third defib, maksudnya kita kena dah fikir, adakah defibrillation tadi kita punya teknik ni betul? Takut tadi tak betul. Satu. Nombor dua, kalau kita punya defibrillation punya teknik tu betul, maksudnya kita dah masuk kepada apa yang kita namakan sebagai refractory VF ataupun passivity. VF yang degil. Okay? Kita dah masuk ke keadaan yang dinamakan sebagai refractory VF. Okay? Bila once kita dapat je satu keadaan yang dinamakan sebagai VF yang degil, kita dah akan start bagi drug iaitu IV adrenaline dan bagi IV amiodaron 300 mg bolus. Tak, ingat satu benda, kalau patient collapse, semua benda bolus. Awal-awal lah. Semua benda-benda ni bolus. Kan selalu dengar amiodaron ni semua bagi yang 1 jam, setengah jam tu kan. Tapi masa collapse, selalunya kita akan bagi benda semuanya bolus. Okay. So once kita masuk ke third defib, satu kita kena tengok defibrillation kita, teknik adakah betul. Kalau betul, maknanya kita dah masuk ke keadaan yang dinamakan sebagai VF yang degil. So kita akan start bagi drug dan kita akan start fikir, kenapa VF ni tak terminated lagi? Kenapa? Sebab mungkin patient ada sebab dia. Sebab apa? Sebab dia adalah 5H5T juga. Kerana 5H5T. Okay. Mungkin patient kena 5H5T. So maknanya nak beritahu, patient VF dengan pulsivity ni tak sepesinya orang sakit jantung, MI saja yang kena VF. Okay. Orang yang korang tinggal COAD bagi nap lama-lama tu, hypoxic gila, akhirnya di VF tu perkara biasa kat AD. Patient yang bleeding teruk gila tu, hypovolemic shock sebab intra-abdominal injury ke PPH ke, akhirnya dia kena VF. Itu pernah terjadi. Okay. Yang paling biasa kat AD ni apa? Kan ini kan selalu kes-kes yang sepsis semua tu kan, one cone kan. Yang paling biasa hypo-K. Itu biasa. Hypo-K, metabolic acidosis semua tu lah. So maksudnya janganlah korang asyik nak defib CPR sampai ke esok. Tapi maybe dengan cara korang bagi intubate dia, maybe dengan cara korang bagi blood dekat dia, maybe dengan cara korang buat 5T ni semua ni, ia akan terminatekan VF tu. Okay, kalau korang tak recognize ni, sampai esok korang defib CPR dan defib CPR ni mendaron. Okay, sampai kejong tangan korang buat CPR. So make sure bila masuk third yang defib ni, korang kena tengok patient ni VF degil. Kalau VF degil, kita kena tengok maybe dia ada 5H5T. Okay, itulah. Okay. So korang kena tahu sampai bawah lagi ke? Ada lagi bawah. Kena tahu lah. Ada lagi bawah? Ada lagi bawah. Okay. So, okay, masa aku nak ambil exam PPW sampai ke bawah kan? Okay, tak apa. Maybe boleh sampai ke bawah. Kalau korang terlampau accident, mungkin aku tanya. Okay? Okay, kalau terlampau accident aku tanya. Okay. Okay, for you, kalau untuk knowledge, sebab benda ni selalu dah sampai AD, selalu ibu dah manage lah, kan? Ataupun mungkin korang kena tahu untuk korang ajar pula ibu. Kalau ada yang tahu ibu yang mangkuk ke apa, tak erti kan? Harap-harap ibu tu dia nak menerima lah teguran lah kan. Doktor, maksudnya sepatutnya adrenaline tu kita bagi masa third defib. Macam tu lah amiodaron ni. Macam tu lah. Amiodaron 300 doktor lah. Kau dah start tahu, aku dah ajar ni, korang dah start kena ni. Manage sama-sama lah. Okay. Beritahu siapa MO yang tak nak dengar teguran tu. Okay. So, kalau untuk pengetahuan korang, selepas ini apa akan terjadi? Kita akan defib CPR. Okay. 4. Orang ke 4. 4. Gitu. Defib CPR. Lepas tu defib CPR. Okay. IV amiodaron 150 mg bolus. Adrenaline tu tadi korang continue tau, 3 to 5 minutes tu. Adrenaline ni once korang dah start, korang akan bagi je 3 minit. Apa tu? Bolus, saudara. Tak, dia sebenarnya sudah boleh je, tapi lebih kurang halal lah. Bagi je bolus je. Bagi je lebih kurang halal.
Kalau Ridwan yang ambil kan nanti dia kena cakap dengan dia slow bolus. Tak apa, orang lain semua bolus je. Yang penting korang jangan tercakap lah benda tu infusion lah. Yang awal-awal lah. Okay. So yang buat defib CPR tak ada buat apa. Defib CPR ambil amiodarone 100 mg bolus. Adrenaline continue adrenaline tu continue adrenaline tu continue macam biasa. Ni apa? 4, 5 2 minit dan adrenaline 3 to 5 minutes. Okay, 3 to 5 minutes. Adrenaline continue. Okay, lepas tu defib. Sini semua 5 phase fatty. Korang kena apa? Kalau tadi dah correct, tengok balik potassium berapa. Intubate ke kena ke? Okay. Defib, CPR, tak ada. 6, 7. Defib, CPR, IV. Ini dah ada advance. IV amiodarone. 900 mg. Bukan, in 1 pint D5 for 24 hours. Flow. Tak, maintenance 24 hours. Kan? Tak, maksudnya macam ni. Lepas korang dah defib yang ketujuh ni, maknanya lepas ni kita akan letak IV amiodarone ni, letak maintenance tu, 1 pint tu, lepas tu kita akan main dengan tu aja. Defib CPR adrenaline 5H50. Defib CPR adrenaline 5H50. Amiodarone dah berhenti kat situ. Tapi insya-Allah masa korang exam tak tanya sampai sini pun. Tak sempat. Ada serta-serta korang kalau aku nak tanya rhythm ni dah berapa minit dah. Kan? Okay, so kalau untuk knowledge korang, maybe lepas ni kalau korang berminat ke apa dan korang boleh manage sama-sama dengan ibu, korang bercakap, Doktor, katanya ni IV amiodarone 150 mg bolus. Doktor, gitu lah, boleh lah tegur ibu ke. Okay, so yang macam ni. Okay, kalau AHA dia selang-selang. AHA macam senang pula tu. Dia selang-selang tau. Adrenaline, amiodarone. Kalau AHA, tak nak tak payahlah. Inilah cukup yang ni lah. Okay, so dia selang-selang. Maksudnya kita kat sini kita dah, ini kalau kita ramai orang macam aku cakap tadi, kita akan buat benda adalah simultaneously, kita work in a team. Maknanya kalau make sure yang priority dia adalah CPR, defib dengan CPR ni, tapi ada orang lain yang prepare kan untuk MV bagging semua tu lah. Maknanya awal-awal ni kita dah start prepare. Kita prepare intubate. So third dah boleh terus intubate. Dah make sure intubate tu 5 second. Itu guideline 2021 tu. Dia kata mesti orang yang ada kemahiran je lah yang intubate tu. Tak payah itu level yang bawah. Okay, so ini senang tak? Senang kan? Tak apa, ini nanti kita try, lepas nanti buat mannequin kita try mesti power ni. Okay, so ini management yang paling korang kena tahu sebagai LA. Wajib tahu. Okay, so sekarang kita manage kepada kita pergi kepada peri-arrest rhythm. Tachybrady pula, peri-arrest. Rhythm yang menghampiri kolaps, yang berisiko untuk kolaps. Tachybrady. Okay, kita pergi nak senang ke susah dulu? Susah lah. Tachyarrhythmia. So, untuk exam ni, tachyarrhythmia, tak ada benda lain. Benda first kali, korang kena tahu recognize lah. Kalau korang tak tahu recognize, tak boleh nak proceed kepada management. So korang kena tahu. So exam korang adalah benda ni. Ni exam. So korang tengoklah familiar ke dengan rhythm yang mana tahu last minute tiba-tiba Pak An nak tukar, Pak An kan, Jimmy tak ada kan. Tiba Pak An nak tukar rhythm lain, nak print out ni. Kalau tahu untuk exam korang tengok je lah ni puan-puan sampai buat tidur ke apa. Inilah examnya. Tinggal lagi selalunya kalau aku ambil exam PPW, aku akan tanyalah macam ni, macam mana tahu ni SVT, contoh macam tu. Jangan tak nak menghafal je. Tahu ni macam mana tahu? Ciri-ciri je. Senang je. Dia mesti satu rate je. Dia mesti teki. Rate dia mesti teki lah, more than 100. Selalunya 150 lah. Satu rate dia mesti teki. Kedua, kita tengok daripada sini, daripada kanan ke kiri, kita tengok daripada awal ni, maknanya kita tengok P. Selalunya masa exam korang hafal je lah benda ni. No P,
Kan? No P. Okay, lepas tu kita tengok QRS dia. Narrow. Kan? Lepas tu kita tengok regularity dia. So kalau macam aku tanya, kalau aku cakap okay passion ni ini rhythm dia. Lepas tu aku tanyalah, ni apa? Kau cakap SVT. Macam mana kau tahu ni SVT? Jawapan dia adalah heart rate dia. Kau kena kira lah berapa heart rate dia. Tahu tak kira heart rate? 300 bagi kotak besar. Ni 300 bagi 2 lah, dekat-dekat 2 kot. 2, 1,5 macam tu lah. Kurang lah. So korang tahu ni doktor ni teki sebab heart rate dia 150 katalah. No P, narrow QRS dengan regular. Itulah jawapan dia untuk SVT. Apa ni QRS normal tahu tak berapa kotak? Less than 3 kotak kecil. 0.1. Okey, 3 kotak kecil. Okey. So ni mesti Syafiq dah ajar kan? Okey. Teki arrangement ni kita tengok QRS kompleks. Kan? QRS kompleks. Narrow ke buat kompleks. Okey. Lepas tu kita tengok regularity dia. Regular, irregular, regular, irregular. So masa exam korang memang tak sempat tanya semua benda. So masa exam ni je benda. Ni apa? SVT, AF. Yang ni monomorphic VT. Yang ni tak, okey. Okey, VF tu aku tak masuk sini. VF tu adalah sejenis rhythm yang pulseless. Sebenarnya VF tu sebenarnya dia bukan kat mana-mana pun, tapi management lebih kurang sama. Sebab tu ada orang letak VF tu kat sini. Kalau aku tak letak VF langsung tak letak kat sini sebab dia bukan sejenis rhythm yang period arrest, dia memang rhythm yang collapse. Okey. So sebenarnya kat sini kalau exam nanti kita kalau sempat lah nak tanya pasal polymorphic VT yang selalunya kita akan tanya pasal Tosat Depot. Polymorphic VT. Ini kalau dah excelente. Excellent sangat, dah tak ada benda nak tanya. Aku tanyalah polymorphic VT ni. Kalau tak, tanya ni dulu. Okey, barulah. Last sekali ataupun tiba-tiba ada orang yang ter-excellent sangat. Doktor tak nak tanya saya Tosat Depot ke? Itu aku tanyalah. Kalau tak, salah. Ini nak tanya pun berapa minit tanya ni semua ni. So selalunya tak tanyalah untuk knowledge korang nak tahu boleh lah. Okey lah. Okey. So ini je lah bendanya. Walaupun sebenarnya pada hakikatnya banyak lagi rhythm sebenarnya bawah ni. Okey. Sebenarnya ada satu lagi nak flutter, sini boleh, sini boleh. Flutter ada AV NRT, autodromic, antidromic, siapa nak tahu boleh PM tepi. Okey. Lepas tu ada SVT variant complex lah, apa benda WPW lah, macam-macam lah, itu banyak. Cukuplah 4 ni je. Untuk exam ini je. Siapa nak tahu kita boleh buat personal teaching. Okey. So ni je 4 benda. So recognize dia. SVT. Kenapa SVT? Teki, no P, regular. Yang aku cakap tadi. Itulah SVT. Ni mana tadi? Ni apa? Kenapa dia F? Teki. Okey, AF ni satu benda. Masa exam mesti kena tanya punya. Macam mana cara nak kira heart rate? 6 second rule kan? Macam mana nak kira heart rate untuk AF? Kalau macam nak kira heart rate untuk rhythm yang irregular. Irregular, faham tak irregular tu macam mana Maknanya R ni dia tak sama ni lah tak ni. Kita akan kira dalam 6 saat. Korang tahu tak 6 saat tu macam mana? Tak apalah korang. Tahu tak satu kotak tu berapa saat? 0.04. Yang kotak kecil. Kotak kecil 0.04. So kalau kotak besar 5 kotak 0.2. Kalau 6 saat berapa kotak Matematik ni. Kalau 6 saat berapa kotak? Kotak besar. Pandai. Power ni matematik ni.
Faham tak? Ni matematik je, ni bukan soalan mega kod tau. Soalan matematik. Kalau 6 saat 30 kotak kan. Okey. Kalau sebenarnya kita nak kira heart rate untuk kes-kes yang irregular, kita menggunakan apa yang kita namakan sebagai 6 second rule. Tak ada benda pun, nama je macam gempak. Sebenarnya kita akan kira berapa R di dalam kotak yang selama 6 saat tu. Maknanya dalam 30 kotak kita kira berapa R, tu aja. Okey, berapa R dalam 30 kotak kali 10. Contoh macam ni. Ni korang kena kira lah. Nasihat exam ni korang kira lah kotak dia. 1, 2. Ataupun saya nak cepat nanti aku cakap, dah 30 kotak lah tu. Macam tu lah. Kalau tak korang nampak lah macam korang nak kira kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti dah 30 kotak ni semua. Okey, korang kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kali 10 170. Maknanya heart rate dia 170. Okay, so AF heart rate. Tapi masa exam kena nampak benda tu lah yang korang nak kira rate ni berdasarkan 6 second tu, berdasarkan berapa R dalam 30 kotak. Nampak macam tu korang tahu, korang alert yang benda tu cara nak kira heart rate untuk kes-kes yang irregular. So AF adalah heart rate. Lepas tu no P. Okay. Harap-harap korang tahu lah P yang mana. Tahu Selalunya dalam ECG dia mesti ada T tau. T tu mesti ada. T tu adalah jantung kena relax. Jantung mesti relax, mesti ada T selalunya. Okay. So yang korang nampak ni adalah T. Okay. So Teki, no P. Okay. Narrow, irregular, AF. Maknanya dah boleh proceed kepada soalan seterusnya. Okay. Yang ni pula monomorphic. Mana pula monomorphic BT aku ni? Monomorphic BT. Monomorphic BT contohlah yang ni lah. Sebenarnya dia ada yang cantik lagi. Monomorphic BT. Okey. Mana dia ada yang print ni semua aku lah. Tahun bila tu buat ni tak ingat. Contoh macam ni. Ni nak mana-mana pun boleh. Sini pun boleh, sini pun boleh. Sini pun boleh. Macam ni. Kalau korang dapat, ini BT lah masa exam nanti. Tiba-tiba ada orang nak berdajal korang, di print yang lain, tak nasib korang lah. Secara tradisinya, inilah exam. Sebab tu dulu-dulu kita tak bagi keluar benda ni. Dia jadi rahsia kerajaan. Sekarang kau dah lantak kau lah, bagi je korang. Bagi dah, ni kira dah bocorkan soalan ni. Okay. So ni BT. Selain korang hafal, korang kena faham lah. BT. Macam mana korang tahu ni BT? Kerana Teki. Okay. Salah. Teki. No P. Broad. Regular. Walaupun pada sebenarnya pada hakikatnya sebenarnya BT, ini saja nak confirm, sebenarnya BT ada P, tapi tak apalah, nanti siapa nak tahu BM tepi. Untuk exam korang hafal je lah benda ni. Sebenarnya dia ada P sebenarnya, tapi tak apa. Untuk exam korang dimaafkan, cakap je. Teki, no P. Okay. 1, 2, 3, 4 benda ni korang cakap. Teki, no P, broad, regular. Dah, boleh proceed soalan seterusnya. Okay. Tosat report ni lain sikit. Tosat report ni memang kena hafal lah bentuk dia macam ni. Tosat report. Okay. Tosat report ni kita sebenarnya ni adalah French word. French word ni dia berpusing pada satu, dia macam benda yang berpusing dekat satu tali macam tu. Berpusing, dia nampak macam pusing dekat satu isoelectric line. Kan? Tak apa, jangan risau kalau benda ni memang susah nak jumpa. In real life susah nak jumpa tosat report. Okay. Kalau bukan exam lah, kalau korang jumpa lah, mana tahu jumpa bersama-sama dengan MO, korang kena faham satu benda. Okay. Kalau dia conscious, okay, kau tahu tak, tosat report polymer VT ni adalah sejenis VT tau. VT ni dia boleh collapse, boleh tak collapse pun boleh. Ingat benda tu. Kan VT kan? VT boleh collapse, VT boleh tak collapse. VT boleh pulse, boleh ada pulse. Kalau kau nampak benda ni macam, ni PF ke VT? Kalau dia conscious, confirm lah dia VT. Ni bukan VF lah. Kalau dia conscious, VF kan kena collapse, VF kan kena unconscious. Tapi kalau kau nampak rhythm ni contraction ni PF ke VT tosat depo lah. Tosat depo kan VT kan. Kalau dia conscious, dia tak collapse, confirm lah ni tosat depo, dia tak boleh VF. VF kena collapse. Okay.
Tapi kalau dia dah collapse, kalau korang tak sure, ni VF ke VT nak manage dia sebagai VF pun tak apa. Cuma kita akan miss ada satu drug lah. Okay? Itu. Tapi benda ni memang susah nak jumpa. Susah gila. Sebab ini adalah rhythm yang sangat-sangat unstable. Sebelum korang kelip mata dia dah jadi VF. Selalunya. Okay? So maknanya dia punya kekerapan dia, contohnya, okay, kekerapan kalau nak tahu macam mana berapa kerap kita jumpa, benda yang paling kerap kita jumpa adalah AF. AF kita boleh jumpa 10 kali satu hari. Satu hari 100 kali boleh jumpa dekat MUA ni lah. VF, AF ni. AF kan sebab kita kan patient orang tua kat sini kat AF. Seterusnya yang common sikit lah, SVT. Boleh lah seminggu sekali boleh jumpa lah macam tu kan. Okay, monomik VT macam tu lah, seminggu sekali, sebulan sekali macam tu lah. Ini okey lah, katalah aku kerja kat sini dalam KAD ini 17 tahun Tuasat Depo, aku pernah manage sama ada aku miss ataupun yang stable aku pernah jumpa 2 kali je. Stable, yang unstable pernah jumpa 2 kali. Macam tu lah dia punya susahnya nak jumpa. So maksudnya kalau jangan rasa gempak sangat benda ni, korang nak powerkan sangat benda ni. Kalau korang nak powerkan benda ni, powerkan benda lain dulu. Kita kena tahu benda yang common dulu. Tahulah macam nak manage AF, SVT. Jangan tak tahu tapi maknanya jangan risau pasal ni. Maknanya korang kena risaukan pasal AF dulu. AF benda yang common. Kena tahu. Kena tahu recognize. Itu korang duk KK sekarang, korang tak tahu recognize. Padahal korang nak jumpa ni hari-hari jumpa. Satu hari 100 kali korang jumpa. Takkan hari-hari korang refer semua salah. Malu lah kan. So benda ni yang paling kena recognize. Okay? Tapi yang risau zaman sekarang ni semua benda Google kan. Boleh WhatsApp aku kalau ada BKK, boleh nak WhatsApp aku tanya ni rhythm apa, tak ada hal. Cuma yang tadi yang collapse tadi tu, itu yang paling, itu management korang tu memang tak sempat Google tau. Yang tu. Kan, tapi apa-apa CPR, tak ada hal. So maksudnya yang ni jangan risau. Yang ini korang boleh Google dulu, tak ada halnya. Dia tak collapse lagi. Tapi korang kena tahu manage yang common. Ni acting common. Okay. So masa exam nanti korang tahu recognize dulu. Memang tak ada cara lain lagi dah. Kalau tak boleh recognize, memang tak boleh proceed. Memang fail lah selalunya. Okay. So dah tahu recognize dan kita pergi manage dia. Macam nak manage dia? Macam nak manage take caring-nya? Stable, unstable itu aja. Stable, unstable. Okay. Itu management dia. Dah tahu recognize, tak tahu pula manage stable and unstable. Memang gila lah. Pernah ada history, memang ada orang semua yang tak tahu manage tu. Stable, unstable. Nak sebut stable pun tak tahu dah dia tu kena sampuk ke apa, tak tahu. Nak cakap stable, unstable pun macam tak tahu, tak tahu benda. Houseman pernah beberapa kali tu. So setakat ni PPW selalunya lebih menyerlah daripada houseman. Korang kena maintainkan mood korang ni. Okay. Sebab dia orang selalu houseman ni dia take for granted tau. Dia sebab dia rasa dia dah pandai katnya kan. Tu macam lah malas nak baca benda kan. Sebab selalunya korang akan baca selalu sebelum ni lah, korang baca study hard macam tu gitu. Kan. So selalunya tradisinya kalau houseman aku fail sebab tak tahu nak cakap stable, unstable pun tak boleh nak fikir benda tu. Okay. Itu adalah benda penting. Stable, unstable. Itu aja management dia. Stable, unstable. Unstable tu apa? Simptom atau sign yang menunjukkan patient dalam keadaan reduced cardiac perfusion ataupun reduced cerebral perfusion dalam keadaan shock ataupun akhirnya dalam keadaan kekurangan oksigen ke otak. Reduced cardiac perfusion atau eventually reduced cerebral perfusion. Maksudnya kalau reduced cerebral perfusion maknanya patient dia GCS low kan. Lagi dia reduce cardiac perfusion maksudnya dia ada ischemic chest pain. Lagi hypotension. Dengan satu lagi ada sign of heart failure. So masa exam tu cukup satu je kita dah boleh label as unstable. Maksudnya bila once patient unstable je, kita akan main dengan electric. Kalau stable kita akan pakai drug. Kalau dia unstable, kita dah tak boleh pakai drug pada awalnya. Unstable electric, stable drug. Okay? Tu cara dia. Senang.
Okey. Apakah bentuk elektrik yang kita kasih? Synchronized cardioversion. Apakah itu synchronized cardioversion? Tak perlu tahu. Tapi untuk knowledge korang je, apakah itu synchronized cardioversion? Memberi kejutan. Okay. Apakah itu synchronized cardioversion? Okey. Maksudnya okey, bila kita tekan synchronize button, apa akan jadi? Kita akan menyuruh mesin tu untuk mensinkronizekan diri dia untuk bagi elektrik during ini jangan rasa terkejut pula. Saja je nak cakap tapi tak payah tahu, tak payah hafal pun. Absolute refractory period. Dia akan mengelakkan diri dia daripada bagi dekat during the relative refractory period ni. Okey. Dia akan mengelakkan diri dia daripada bagi elektrik dekat T. Dekat T. Okey. Apa benda sebab dia tu siapa nak tahu PM tepi lah. Okey. So maksudnya macam ni dia nak avoid diri dia daripada bagi elektrik dekat sini. Dia akan bagi mana-mana je kat sini, tapi mesin ni dia pandai, dia akan bagi di permulaan absolute refractory period. Dia akan bagi dekat masa dekat R. Di permulaan tak perlu tahu, jangan hafal. Just nak beritahu korang yang mesin ni bila kita tekan synchronize diri dia akan synchronizkan diri dia akan bagi masa R. Macam tu. Kalau banyak R ni kan. Bila kita tekan synchronize kita akan nampak ada marker ke atas R ataupun ada marker macam ni ke kan. Maksudnya dia tengah bersedia untuk bila kita tekan discharge, dia akan ada dalam beberapa milisecond dia akan cari R tu, dia cari bukan kita kan. Lepas tu dia akan bagi elektrik hanya pada R. Dia akan mengelakkan diri bagi dekat T. Sebab apa? Kalau kita bagi masa T, adalah sebab dia. Siapa nak tahu PM tepi? Kalau kita bagi, kalau dia elektrik tu jatuh di atas P, T, dia akan jadi VF. So make sure kalau kita nak buat synchronous cardioversion, make sure kita tekan synchronize, lampu synchronize tu bernyala dan ada marker di atas R. Kadang-kadang ada mesin rosak, lampu ada, benda ni tak ada. So anytime elektrik itu akan terbagi during T, elok-elok dia datang SVT, pam kena VF pula. Macam tu. Ni tempat yang tak stable, sel-sel dia dah aktif balik tau kat sini. Tempat yang unstable. Okay, so maknanya mesin yang recognize tau. Ini bukan kita yang recognize. Ini ada exam Houseman. Dia tak tekan-tekan. Kenapa tak tekan-tekan? Sebab saya nak tekan masa R. Bukan kerja kau lah. Tu mesin kita tekan je, tutup mata kita tekan je. Dia yang cari. Tugas kita adalah memastikan synchronous cardioversion bila kita tekan synchronous button tu bernyala dan ada marker di atas R. Tu aja. Okay. So maksudnya kalau synchronous cardioversion memerlukan R. Ingat tu dia perlukan R. Dia kena ada R. Okay. Sebab apa? Lepas ni kita. Okay. So stable, unstable. So kita akan pergi satu-satu. SVT. Macam nak manage, jawapan pertama adalah stable, unstable. Macam nak manage stable SVT? Gerak. Okay. The only rhythm yang kita tak mulakan dengan drag. Kita mulakan dengan maneuver. Yes. SVT, stable, unstable. Bruit apa ni? Satu-satunya rhythm yang kita akan mulakan dengan maneuver. Silalah lakukan sebab maneuver ni successful rate dia adalah 15%. Ada je yang berjaya. Okay? Dan kita boleh mengelakkan dan bagi-bagi drag-drag yang tak best ni. Okay. So maneuver ni ada setengah examiner dia tanya macam mana caranya. Bos tanya juga kot. Bos suka tanya macam mana kata massage ni macam mana nak buat, berapa saat, contraindication. Tu bos Norhaya suka tanya. Kalau in case dia lalu, dia akan tanya. So macam berapa saat? 10 second. 10 second. Contraindication? Okay. Mai aku beritahu cara sebutan dia. Brui. Carotid brui. Bukan brui, bukan brui. Okay? Brui. Carotid brui. Nanti kita pakai stetoskop kita dengar ada bunyi itu itu kalau korang nak tahulah. Kalau tak masa exam itu je benda cakap carotid brui. Kalau bos tanya
Apa contraindication carotid massage? Jawapannya adalah carotid brewing. Itu je. Okay, berapa saat? 10 second. Okay. Contraindication kita kata ya, betul kan? Contraindication. Okay. Ataupun kita boleh buat apa lagi? Valsalva maneuver. Valsalva maneuver. Macam mana cara buat Valsalva? Bos kita tanya kat ni Valsalva maneuver. Macam contoh korang ambil ambulance call patient SVT, especially yang non case SVT kan, kita memang dalam ambulance call takkan kau nak bagi adenosine. Korang kena buat maneuver. Buatlah maneuver kan. Kita massage boleh atau kita maneuver macam mana maneuver. Kalau masa exam korang jawab syringe. Kita blow syringe. Syringe tak kisahkan saya apa. Sebenarnya dia ada 10cc ke 10cc. Sebenarnya dia ada study dia yang 10cc tu ada berapa pressure dia yang akan bagi pressure dekat carotid body lah. Selalunya kita pakai 10cc. 10cc. So kita akan blow. Dalam keadaan yang paling penting kita nak kena cakap masa exam adalah mesti dalam keadaan hidung dan mulut tutup. Kita blow dalam keadaan hidung dan mulut tutup macam tu. Okay, blow kuat-kuat. So masa exam kau cakap yang benda tu je lah. Walaupun sebenarnya banyak lagi bahasa maneuver, cakap yang tu je. Okay. Okay. So make sure masa exam korang cakap kalau saya buat SVT benda-benda yang pasal maneuver tu. First, bila maneuver tak jalan, then only kita pergi proceed dengan drug. Drug dia apa? Adenosine. Okay, adenosine. Berapa mg? 6. Kalau 6 mg tak jalan? 12 tak jalan? Salah. Kat 2021 dia kata 6, 12, 18. 6, 12, 18. Okay. Okay, once kalau korang dah ditanya mengenai drug, wajiblah examiner akan tanya, bila drug aja dia akan tanya dos satu. Lepas tu dia akan tanya side effect, wajib. Okay. Kadang-kadang kita tanya contraindication, macam-macam lah. So korang asal drug aja kena tahu dos. Okay. Macam adenosine ni selalunya kita tanya macam tu je lah, 6, 12, 18 untuk adenosine. Tapi drug yang lain ni kita akan tanya dos. Dos tu mesti dalam keadaan kau cakap berapa miligram per kg per dos. Macam tu. Macam tu kalau midazolam. Midazolam berapa mg per kg? Jawapan dia adalah 0.1 mg per kg kan. Faham tak apa maksud 0.1 mg per kg? Maksudnya kalau berat orang tu 50, kita akan bagi 0.1 darab 50. Setiap berapa kg ni kita akan bagi 0.1 mg. Kalau berat dia 10 kg kita akan macam itulah, contohlah kita akan darab ni kan bahagi tau, darab. Dan kalau masa exam kita akan cakap bukan sahaja macam ni, kita akan cakap dalam range 0.1 to 0.2 mg per kg macam tu. Dan korang jangan risau, kebanyakan dos dekat dunia ni selalunya kalau tak 0.1 to 0.2 selalunya 1 to 2 mg per kg. Okay? Macam tu. So kalau masa exam nanti, kalau aku dah tak examiner, sorry. Selalunya kalau masa aku ambil exam sebelum ni, kalau macam MIDA, apa dos MIDA? Kalau dia cakap 1 to 2 mg per kg, apa dia? Aku cakap yang tu. Oh okey, kita tak 0.1 to 0.2 macam tu lah. Okey, contoh tu MIDA. Skolin berapa mg per kg? Berapa? 1 to 2 mg per kg. Okey, propofol? Tak nak propofol, kita bagi benda yang senang. Fentanyl berapa? 1, 2 mg. 1 to 2 mic per kg. Okey, apa lagi benda apa lagi ketamine 1 to 2 mg per kg kan? 2 to 4 pun boleh. Apa lagi? Sodium bicarbonate. Dia mils per kg. 1 to 2 mils per kg. Tapi dia tambahan sikit tau. Sodium bicarbonate 1 to 2 mils per kg of, dia ada kepekatan dia 8.4%. Nanti korang tengok dekat sodium bicarbonate tu dia ada kepekatan 8.4%. Maknanya kalau baby kan, kita kena bagi kita kena dilutekan lagi, dia 4.2% macam tu. So masa exam nanti korang cakap kalau sodium bicarbonate confirm kena tanya tau. Sodium bicarbonate adalah 1 to 2 mils per kg atau 1 to 2 milli equivalent per kg of 8.4%. So kebanyakan dos kat dunia ni adalah either 0.1 to 0.2 ataupun 1 to 2. Macam contoh sebenarnya adenosine ni sebenarnya adalah 0.1 to 0.2 sebenarnya, tapi tak tahu kenapa ada akhirnya dia jadi 6. Okay?
Okay, so adenosine, kita masa exam kita akan cakap cis 12 18 macam tu lah. So adenosine. Okay, soalan wajib untuk adenosine adalah macam mana, okay, onset adenosine. Onset dan half life dia berapa lama dalam badan kita, dan macam mana cara nak bagi adenosine tu soalan wajib. Macam mana cara nak bagi adenosine tu soalan wajib. Boleh macam mana? Macam mana? Sering kira. Sering kira QA. Lepas tu CC nombor slide. 3-way. Okay. 10cc, 20cc nombor slide. Lepas tu flush, lift up. Kenapa kena buat macam tu? Soalan wajib masa exam. Kerana onset dan duration of action dia berapa? Dia secepat, dia hilang daripada kita secepat kurang daripada 10 saat. So korang imagine kalau korang letak dekat sini, kan? Sampai sini Mati dah. Sampai sini dah tak ada. Tak bisa. Kalau korang letak sini dan korang tak lift up pun tak guna. Either esok baru sampai ataupun sampai bahu dah hilang. Macam tu. Itu soalan wajib untuk adenosine. Soalan pertama, macam mana cara nak bagi adenosine? Korang cakap anticoagulator fossa, 3-way, flush, 3-way, flush lift up semua. Soalan kedua, kenapa kena buat macam tu? Jawapan dia adalah sebab onset dengan duration of action ni less than 10 second. Okay? Kadang-kadang ada orang tanya adenosine ni dia punya side effect. Side effect, most common side effect dia apa? Most common side effect. Kenapa adenosine ni kita kena bagi dekat risas? Dia ni jadi macam asystole. Dia wajib lah selalunya asystole, tapi sekejap je, berapa saat je asystole. Mana tahu tiba-tiba ada mangkuk yang overdose kan, adenosine dia terbagi beratus ke apa ke, mana tahu tiba-tiba dia asystole lama-lama, at least kita letak kat risas lah. Tu kan. Most common side effect dia asystole. Ada banyak lagi side effect dia, tapi tahu tu je lah cukup lah masa exam, nak tanya banyak tak sempat. Okay. Mana? Contraindication. Okay, dia sebenarnya betul. Dia sebenarnya contraindication asma, especially patient yang ada on theophylline. Asma lah, asma. Cakap je asma lah. Atau patient yang heart failure. Asma cukup asma. Banyak lagi contraindication. Itu masa exam kau hafal yang tu je lah. Okay, adenosine tak jalan. Lepas tu kita akan bagi drug Verapamil. Okay, Verapamil berapa dos dia? Berapa dos Verapamil? Sila hantar. 0.5. Sila hantar. 1 Silakan. 0.1 to 0.2. Dia drug yang tak ikut ni, dia tak banyak. Rocuronium tak ikut ni. Rocuronium dengan etomidate. Dengan tiobenton. Tiobenton 2 to 4. Yang lain semua benda ikut ni. Either 0.1 to 0.2 ataupun 1 to 2 mg per kg. So Verapamil 0.1 to 0.2. Kan? Maksudnya kalau kita ambil 0.1 mg per kg, kita rak 50, maknanya kita akan bagi 5 mg. Soalan wajib. Macam mana nak bagi Verapamil? Bolus ke slow bolus? Slow. Kenapa slow bolus? Apakah side effect dia? Betul. Betul. Itu je jawapan dia. Hypotension. Memang ia adalah drug yang paling potent menyebabkan hypotension. Dia vasodilator. Okey? Kalau Hakuma nanti tanyalah nanti dalam grup-grup anti-arrhythmia tu, tak apalah, korang tak tanya balik. Cukuplah korang tahu yang Verapamil ni hypotension. So in case kalau ada MO nak Verapamil dia nak terbagi bolus ke, tolong remindkan ke MO tu. Doktor, Verapamil ni potent vasodilator doktor. Dia boleh menyebabkan hypotension. Kena bagi slow bolus doktor. Macam tu kena remindkan. Gila kau mati patient kalau BP low boleh collapse. Okey? Verapamil kita akan bagi macam, ada orang bagi 2.5 mg, ada orang bagi 5 mg terus slow bolus. Selalunya orang bagi sampai 10 mg lah. 10 mg jarang kan orang dah sampai berapa mg kan? 10 mg, lepas tu selalunya BP akan start borderline macam tu. Okey, dah stop dah. Kalau Verapamil tak jalan, next drug dia Amiodaron. Dia kalau tak tahu benda kat sini, kat Muar ni semua benda Amiodaron lah. Akhirnya kita akan ke Amiodaron. Okey, Amiodaron nak bagi berapa mg? 300. Okey, sebenarnya tak kisah sebenarnya. As long as korang cakap benda tu adalah infusion. So kalau korang nak cakap 300 mg in 100 cc. 1.5? Salah, 100 cc D5. Make sure cakap dalam D5 tau. Sebab dia kalau dia bagi dalam muslan, dia tak staple dalam muslan, dia crystallize.
So 300 mg RB amiodarone in 100cc D5 for Mana-mana. 1 hour. Nanti kena balik nak ambil anak sekolah kan. Okay. Okay, amiodarone. Okay, masa exam korang cukup lah sampai situ amiodarone. Walaupun sebenarnya lepas tu kalau korang nak tahu, sebenarnya lepas tu adalah kita akan bila drug semua dah tak jalan, Sinkron lah. yes, synchronous conversion. Ini tak sampai exam memang tak akan sampai situ lah. Tapi kalau masa korang kerja nanti, in case korang tahu MO tak tahu ke apa ke, korang boleh remind kan lah. Lepas ni kita akan cardiovert. Cardiovert dia, okay, cardiovert sebanyak 3 kali. Lepas 3 kali kita akan tak payah tu lah. Cukup lah tu. Okay, cukup lah. Mana? Itu yang lepas kali buat 3 kali tu. Lepas 3 kali tu. Tak, yang sebelum kali buat 3 kali tu. Tak, kita bagi macam biasa, 300. Kalau unstable, sebenarnya kita dah kali buat terus dah tak payah drag lagi dah. Gula tak Kalau kita tu yang first kali tu, kalau dia dah unstable, kita dah tak pakai drug, kita terus cardiovert. Kalau kali buat Kan dia buat 3 kali. Yalah, lepas kali buat 3 kali tu kita akan bagi amiodarone yang macam tu, 10 minutes tu. 10 minutes. Amiodarone 300. Ikut kalau ikut ERC guideline 2021 kita akan bagi 300 mg in 100cc D5 10 minutes. Itu guideline. ERC, tapi tak tanya masa exam. Mana? Cuy. Itu lepas ni kita cerita pasal unstable kan synchron dah berapa. Okay. So masa korang exam, enough lah SVT tu tanya sampai kalau stable, tanya sampai amiodarone tu cukup. Takkan tanya lepas tu. Okay, cukup. Walaupun sebenarnya ada rule of synchronous conversion. Banyak. Okay, SVT cukup sampai situ. Okay, AF. Macam nak manage dia? Stable, unstable. Stable AF macam nak manage dia? Bagus. Kita tengok dia AF AF kita kena tengok dia stable, unstable satu. Stable AF kita akan tengok dia punya onset dia. Okay, onset dia bila dia start kena chest pain tu, AF tu kurang daripada 2 hari ke lebih daripada 2 hari? Ataupun adakah dia sejenis seorang yang non case AF macam tu? Kalau dia punya symptom palpitation tu kurang daripada 48 hours, kurang daripada 2 hari, aim kita adalah untuk tukarkan AF tu jadi AF tu jadi sinus rhythm. Kita nak buat apa? Rhythm control. Kalau orang bawa 2 hari. Kurang daripada 2 hari. Maknanya palpitation baru 1 hari. Saya berdebar-debar ni tak sampai 2 hari macam tu. Kalau saya berdebar-debar ni baru pagi tadi macam tu. Okay, aim kita nak AF tu kita nak tukar dia jadi sinus. Kita nak buat acute rate control, acute rhythm control. Kita nak buat rhythm control. Drug apa yang kita bagi? Selalunya kita akan bagi IV amiodarone. IV amiodarone. You Dalam walaupun medical tak suka. bukan kepada onset tu macam mana? Bukan kepada onset dia. Kita kena tengok onset dia. Okay, ni teaching je lah. Kalau dia dah more than 40 hours, dah lebih 2 hari, especially orang yang non case AF, kita dah tak berminat nak tukarkan kepada sinus rhythm. Kita hanya berminat untuk menurunkan heart rate ni saja. Nak perlahankan aja. Tu cukup lah. Especially yang non case AF, yang AF dah 100 tahun. So bayangkan AF tu dia dah dalam jantung dah, AF dah 100 tahun AF macam tu. Mungkin ada blood clot. Mungkin ada blood clot. Kalau kita tukar terus sinus, dia takut ada embola yang akan travel ke brain, dia akan jadi CVA. Okay. So selalunya kalau more than 48 hours, no case AF semua, kita hanya nak nak menurunkan heart rate saja. Kita akan buat apa yang kita namakan sebagai rate control. So kita akan bagi beta blocker. Lol. Benda yang lol belakang tu. Digoxin pun boleh. Okay. Walaupun sebenarnya masa kerja nanti semua benda beta blocker kita pakai, kan? Tapi ni teaching memang macam ni. Dan amiodarone tu macam biasa yang kita bagi tadi tu. 300 cc D5 for 1 hour macam tu.
Ini memang ERC guideline 2021. Memang macam tu. Kalau kita nak buat rhythm control, IV amiodarone. Kalau yang rate control, beta blocker, digoxin. Tapi sebenarnya ada benda lain sebenarnya. Tapi korang tak perlu tahu lah. Sebenarnya kena tahu pasal ejection fraction dia semua. Kena tahu macam tu. Ada kita kena adjust beta blocker ni berdasarkan ejection fraction. Tak perlu tahu. Masa exam cukup tahu benda ni je. Korang kena, masa exam korang boleh bagi tahu examiner yang korang tahu yang AF ni kita manage berdasarkan onset dia. Okay, korang tahu onset dia less than 40 hours ke more than 40 hours. Kalau less than 40 hours kurang 2 hari, aim kita nak tukar AF jadi sinus rhythm. Drug dia amiodarone. Kalau more than 40 hours, kita aim kita daripada AF kita nak turunkan heart rate saja, kita nak buat rate control, kita bagi beta blocker. Digoxin ke benda semua tu lah. Okay. Kita bagi apa ni? Bisoprolol. Bisoprolol. Mana? Mana? Digoxin. Aku suka 0.5 terus. Tengok. Mana? Bisoprolol. Bisoprolol senang gila sebab dia tulis tu. Kan? Kita kalau ni Indian bagi boleh je. Okey, AF senang kan? Okey, AF senang kan? Ini yang monomorphicity tak payah tulis lah. Benda ni senang gila. Macam nak manage monomorphicity? Jawapan pertama, stable unstable. Stable, satu je drug dia. IV, amiodarone. Sama macam tadi, 300 mg kan? IV amiodarone. Infusion. Ingat ni semua benda infusion tau. Infusion. Okey? Tosak depo, stable unstable. Stable, ada tau tosak depo yang stable ada. Selalunya tosak depo ni disebabkan oleh hypomagnesemia ataupun benda-benda yang congenital lah, bronchitis syndrome ke ada benda ke kan, tu tak perlu tahulah. Tapi perlu tahu yang tosak depo ni selalunya berlaku sebab hypomagnesemia. So kalau stable tosak depo, kita akan bagi IV magnesium sulfate. Berapa? Macam kita bagi asma tu, 2 gram in 20 cc normal saline for 20 minutes. Okay? Okay, senang tak? Stable? Senang kan? Okay. Sekarang macam nak manage unstable. Okay? Unstable akan synchronize cardioversion. Berapa dos dia? Seperti yang saya tanya tadi. Okay? Sebab tu kita kena tahu dia ni narrow ke, broad ke, regular ke irregular. Okay? Narrow, broad, regular. Berapa dos dia? Okey, ini adalah berdasarkan ERC guideline 2021. In case kalau korang beritahu dos tu tiba-tiba ada orang-orang dengar dia lalu, kadang-kadang ada orang, apa benda dos kau ni merepek ni macam tak pernah dengar. Ini Dr. Suzy ajar ERC guideline 2021. Macam tu. Okey, apa yang dia bagi tahu adalah kalau kita encounter narrow regular apa? SVT. Kenapa dia tak terus tulis SVT? Kan? Sebab dia nak beritahu yang bawah narrow regular banyak rhythm. Contohnya SVT sebenarnya ada banyak lagi. Dia ada atrial flutter, macam-macam lah benda kan. So kalau narrow regular, contohnya SVT, kita akan bagi start with 70 to 120. Kita bermula dengan 70 hingga 120. Maksudnya kita nak bagi 70 boleh, 100 boleh, start dengan 100, nak start dengan 120 pun boleh. Depends lah, kalau kita tak suka orang tu, kita bagilah tinggi sikit. Mana ada, tak adalah. Sebenarnya kita kena balancekan antara nak menukar ke sinus dengan nak mereducekan cardiac burn atau injury semua. So selalunya kita nasihatkan bermulalah daripada yang sikit, yang pada lowest dose. Okay, kita startlah daripada 70. So ini beza dengan American Heart Association, HA dia 50. So kalau tiba-tiba ada orang lain kata, apa benda kau ni 70 benda nombor pelik ni. Ini adalah ERC guideline 2021. Sebenarnya dah guideline sebelum ni pun memang macam ni pun dos dia sama. 70 to 120. Narrow okay. Broad regular. Monomorphic BT. Berapa? 120 hingga? Betul. Bagi-bagi ni je. 120. Start with tau. Bukan ni maksudnya maksimum 200 tak. Kita start dengan 120 boleh, nak start 150 boleh, nak start 200 pun boleh. Selalu kita akan start kecil-kecil dulu 120.
Monomorphic VT. Okay. Narrow irregular AF. Okay, ini yang perbezaan ERC guideline 2021. Semenjak 2021 dia kata for AF adalah kita pakai maximum dose. Apa yang maksimum maksud kita pakai? Macam contoh Niampodin maksimum berapa? Ini 200. Ni 270 kan? Niampodin 270 kan? Pakailah yang tu. Saya tengok betul tak 270? Rujuk. Dah 17 tahun aku dengan dia ni. Kalau Philip kan 200 kan? 200. Kalau Philip tu 200 lah. Macam tu, maksimum. Tak, memang ikut apa ni, sebelum-sebelum ni AF ni adalah rhythm yang paling degil sekali, untuk susah sekali kita nak tukar sinus. So daripada study tu dia yang akhirnya come out dengan jumpa AF maksimum lah. So lepas ni kalau ada MO yang manage, cakap je, beritahu je. Kadang ada MO yang takut nak guna maksimum dose. Memang tak boleh kita pakai rhythm yang pakai dose yang awal-awal ni yang sikit-sikit ni, memang tak jalan. Maksimum 200 terus. Kejam-kejam lah, memang terpaksa. Okay, 270 yang tu. Okay, broad irregular, tosak depo. Ingat tak tadi saya kata synchronous calibration kita share R kan? R ni mana? Mesin sampai Christmas kita tak jumpa. Mana satu R. So instead of kita buat synchronized calibration, kita akan buat defibrillation. Unsynchronized calibration. Yes, betul. Unsynchronized calibration. Okay, mana tak apa pakai. Masya Allah, lupa nak cakap tadi dos VF tadi. VF tadi, yang tadi tu, lupa nak cakap dos dia. Untuk dos defib, berapa dos defib Syafiq aja? Makan je lah. Dia sebenarnya jawapan dia adalah kalau orang tanya berapa kita guna dos untuk defibrillation, jawapan dia adalah either kita guna manufacture dose. Okay, manufacture dia macam nak tahu dos yang dicadangkan dekat mesin tu lah. Kalau dia highlight situ 150, 150. Ataupun kita pakai maximum dose. Okay, so masa exam kalau korang pakai, dah pakai 200 je lah sampai sudah. Low battery. Mana? Low battery? Okay, tak apa. Dia stop kan? Belum. Belum, tak apa. So, pakai maksimum je masa exam kalau pakai 200 lah. Pakai 200. Walaupun sebenarnya kalau korang nak pakai 150 yang first, yang second tu akan naikkan sampai maksimum. Okay, so maknanya kalau kalau untuk tosak depo ni pakai defib punya dose 150, 200 tak kisahlah. Yang penting korang tak tekan R. Tak tekan synchronize button. Okay, tapi yang paling penting untuk synchronous calibration ni pasal exam adalah, tolonglah, don't treat cardiac monitor. Kita mesti treat patient. Ini adalah satu prosedur yang menyakitkan. Kita sekarang nak bagi kejutan elektrik kat patient. It's a very painful procedure. So make sure explain. Bagi ubat tu tak ada terangkan. Consent. Patient tak boleh lagi weh. Kan? Consent. Consent tau. Consent pula. Ada orang sebut consent. Consent. Sebutan dia. Consent. Sedation. Dia salah. Boleh mana-mana lah dulu. Analgesic. Make sure buat 4 benda. Kena cakap masa exam ni, mesti cakap 4 benda ni. Ke maknanya kalau korang masa exam nanti korang dah start pegang mesin, dan nanti aku cakap jangan pegang mesin dulu. Buat benda lain. Buat apa? Kena explain. Explain lah, kesian. Dia tak tahu apa nak buat kat dia. Nak pergi elektrik kan? Explain. Minta consent. Minta sign make sure dah patient kita dah sedate, kita dah bagi analgesic, dan only kita boleh bagi elektrik. Nak bagi apa kan? Sedation analgesic nak bagi apa? Yes. Nak bagi propofol pun boleh. Tak kisahlah. Okay. Okay. So far ada question tak? Ni je lah. Lepas ni. Okay. Dah ambil yang ni, jom kita try. Last.